Kan dia tanyalah, semalam awak ada rasa apa-apa tak? Okay, hello, hi and welcome back to my channel. So, hari ini I nak ceritakan lagi 3 kisah seram yang terjadi dekat rumah sewa. And before that, kalau korang nak dengar kisah seram asrama yang I buat sebelum ni, korang boleh pergi check out video tu, part 1 dengan part 2. And video kali ni bukan kisah seram asrama dah, tapi kisah seram yang terjadi dekat rumah sewa. And before korang proceed tengok video ni sampai habis, I nak bagi tahu macam biasa, disclaimer. If korang rasa lemah semangat ataupun korang jenis takut untuk dengar ataupun tengok cerita-cerita seram ni, korang boleh cari another option, which is korang boleh dengar je. Tapi video I yang macam kisah seram yang asrama tu pun I tak letak apa-apa jump scare. So I rasa kalau korang nak tengok pun macam okay lah, tak adalah terlalu macam terkejut. Okay, so kita move on kepada cerita yang pertama. Okay, kisah seram yang pertama ni terjadi dekat sebuah rumah yang dihuni oleh satu family and juga pembantu rumah dia. Kira macam bibi dia lah kan. Okay, ni I tak sure dekat area mana, tapi rumah ni memang yang duduk tu family. Kiranya rumah ni dulu disewakan and then dia dijual. Kiranya penjual dia tu jual rumah tu and rumah tu pula dibeli oleh yang satu family tadi tu. Okay, so waktu tu dah macam waktu pagi, bukannya pagi macam 10-9 pagi, tapi ini terjadi waktu tu 1.45 pagi. Kiranya baru je lepas pukul 12 nak dekat pukul 2 macam tu kan. Okay, so pembantu rumah dia ni, nama dia kita kenalkan nama dia sebagai Nurul. Okay, Nurul ni dia pergilah dekat bilik mem dia, kira macam bilik bos dia tu lah, majikan dia tu kan. Okay, majikan dia tanyalah, mem ada nak apa-apa ke? Lepas tu yang majikan dia cakap lah, boleh tak awak tolong pastikan, make sure macam tingkap ataupun pintu semua dikunci lah sebelum tidur kan. Yelah, takut lah kalau macam ada pencuri ke apa-apa nak masuk. So dia macam tak dengar, dia tanya sekali, mem cakap apa tadi, saya tak dengar, kurang jelas lah macam tu. Lepas tu dia punya majikan ni pun ulang lagi sekali. Tiba-tiba waktu dia ulang tu, yang pembantu rumah dia yang Nurul ni tercegat betul-betul depan pintu bilik dia. Lepas tu yang majikan dia ni pun tanyalah, awak kenapa, okey ke? And then Nurul ni jawab, boleh tak kalau saya nak tidur sebilik, kiranya macam dalam satu bilik yang sama dengan puan dengan anak-anak dia. Kiranya macam lelaki yang majikan dia tu, I tak sure lah kerja luar ataupun dah tak ada. And then yang majikan ni pun kata okey boleh kalau awak nak tidur sekali. So malam tu diorang pun tidurlah, dia, majikan dia yang perempuan tu dengan anak-anak majikan dia, dalam 2 orang macam tu anak dia. Okay, lepas tu esok tu majikan dia tanyalah, semalam awak ada rasa apa-apa tak? Lepas tu yang Nurul ni jawab, semalam waktu puan tengah cakap dengan saya, dia cakap macam tu. Bila majikan dia tanya kat dia, kenapa awak macam terkejut kan, macam tu kan. Lepas tu yang majikan yang Nurul tu cakap, bila majikan dia tu tanya, waktu dia tercegat dekat betul-betul depan pintu tu, dia rasa macam ada angin macam terpa dia macam tu, macam angin kuat pada belakang, and dia rasa macam tersentak macam tu. And esok tu pula majikan dia ni baru balik dalam pukul 3 pagi, tiba-tiba anak dia tu terus macam terpa dia. Dia cakap jangan tinggalkan dia dekat dalam bilik, kiranya dia nak tidur dengan mak dia tu lah dalam tu. Lepas tu yang majikan dia tu cakap lah dekat anak dia, kenapa? Tiba-tiba anak dia tu cakap yang dia nampak lembaga yang tak ada kepala lalu dekat belakang mama dia tu. And yang majikan dia tu rasa macam takutlah bila anak dia tu cakap lagi sekali yang dia nampak lagi benda halus tu. And malam tu diorang tidur tak tutup lampu, and lampu terang menderang satu rumah sebab diorang takut kan.
And esok tu pula dia bangun, dia terjaga dalam pukul 10 pagi macam tu sebab dia rasa macam anak dia minta susu. And dia tanpa dia macam celik mata, dia cakap pergi minta kat Nurul. Kiranya Nurul tu yang pembantu rumah dia tadi tu. And bila dia cakap macam tu, and dia rasa macam kaki dia tu macam ada orang pegang. Bila dia buka mata, dia nampak satu sosok lembaga hitam yang baju dia sangat-sangat kotor and berdiri dekat sebelah dia sambil mata betul-betul terbeliak merah. Time tu dia menjerit-jerit panggil nama pembantu rumah dia, macam jerit kan, nama pembantu rumah dia tu Nurul kan. Kira dia menjerit panggil nama Nurul tu. And lepas berapa hari lepas tu memang tak ada apa-apa gangguan dekat rumah dia. Ada satu malam ni pembantu rumah dia ketuk pintu bilik dia. And tanya, "Ma'am ada nak apa-apa ke tadi?" Lepas tu yang majikan macam terkejut lah. Dia kata, "Saya tak ada panggil awak." Lepas tu yang pembantu rumah dia ni macam, tadi asalnya macam ada panggil minta tolong kan. Lepas tu time tu diorang dah rasa something, memang dah rasa benda tu bukan manusia. And tiba-tiba lepas berapa hari lepas tu, diorang selalu dengar dekat bahagian ruang tamu diorang tu akan ada orang yang macam baling-baling barang pecah. Padahal kalau diorang pergi tengok dekat ruang tamu tu memang tak ada apa-apa pun, yang bunyi ke orang ke memang tak ada. And lepas kejadian tu, jiran dia, kiranya macam jiran-jiran terdekat dia, ada salah seorang jiran dia ni bagi tahu dia seminggu sebelum dia beli rumah tu, kira sebelum dia berpindah dekat rumah yang dia duduk sekarang tu, jiran sebelah dia tu mati akibat bunuh diri. So maybe roh dia tak tenteram ataupun ada benda lain, and disebabkan itulah rumah yang dia duduk dengan anak-anak dia yang juga pembantu rumah itu tu selalu kena ganggu. Okay, so kisah yang kedua ni pula mengenai rumah sewa, iaitu rumah sewa biru. Okay, so satu family ni and seorang perempuan ni dengan family dia. Kiranya perempuan ni baru form 3, 15 tahun macam tu, nak PMR. Time tu dia dengan kawan dia ni carilah rumah untuk sewa sebabnya rumah dia dengan family dia tu tengah renovation kan. So dia minta tolong kawan dia tu sekali dengan dia pergi cari rumah sewa yang dia boleh sewa and dia duduk dengan family dia selama 6 bulan sementara nak tunggu rumah dia renovate lah. And bila dia tengah cari-cari tu, and dia terpandang satu rumah yang colour biru ni. And bila tengok rumah tu, tengok macam cantik lah kan rumah tu dengan cat dia apa semua. Lepas tu dia bagilah tahu family dia. Dia cakap family dia yang dia dah jumpa rumah sewa yang boleh diorang satu family ni duduk. And bila dia bagi tahu family dia, and family dia pun bersetuju untuk duduk dekat rumah tu. Bila lepas diorang dah kira macam diorang nak pergi dah pindah barang dekat rumah sewa yang baru tu, dah sampai dah, tiba-tiba sebelah, kira macam jiran sebelah dia macam excited lah sebab rumah tu memang dah lama orang tak duduk, and tiba-tiba ada orang nak sewa dekat situ. Kiranya dia tak adalah kesunyian, tak ada jiran ni kan dekat situ. And bila dia jiran sebelah dia tu nama dia Makcik Ani. Bila dia dah kira macam dah masuk rumah tu, mak dia orang macam penat jugalah sehari tu sebab dia orang nak kemas-kemas barang apa semua, nak susun dekat dalam rumah kan. Even 6 bulan je nak duduk tapi dalam yang kemasan yang lama juga kan. Lepas tu ada satu malam ni yang tadi yang budak perempuan tu dia study dekat dalam bilik sebab dia nak PMR dah time tu. Dia study, tiba-tiba dia setengah study tu dekat depan dia ada satu cermin tau. Kiranya cermin dia tu boleh nampak keseluruhan bilik dia. Bila dia pandang cermin tu, dia nampak ayah dia dekat belakang. Kat belakang dia dengan mata terjegil macam tengok dia sebab dia kata ayah dia ni garang. So bila dia nampak ayah dia, dia terus macam study betul-betul, nampak macam tak adalah main-main kan. Lepas tu bila dia pandang lagi sekali, dia tak nampak ayah dia. Tiba-tiba macam sekejap ni abah aku hilang lah, cakap macam tu kan. And time tu dia terkejut sebabnya dia tengok pintu dia tu sebenarnya berkunci. Sekiranya kalau dia nak study dalam bilik, dia akan kunci bilik dia tu. And dia rasa macam pelik gila macam mana ayah dia boleh masuk bilik tu dalam keadaan pintu bilik dia tu sebenarnya berkunci. And time tu dia memang dah rasa pelik, tapi dia rasa macam boleh husnuzan lagi.
And time tu dia rasa nak pergi toilet, dia keluar lah. Dia keluar, dia tengok ayah dia ada dekat depan TV. Tapi mata ayah dia tu terjegil waktu tengok TV tu. And dia cakap lah dekat ayah dia, ayah, masuklah dalam bilik tidur kan. Tapi ayah dia tak endahkan dia. Ayah dia just tengok je TV tu dengan mata yang terbeliak macam tu. Lepas tu waktu dia nak pergi toilet tu, dia terserempak dengan ibu dia. Kira macam ibu dia tu terserempak waktu nak pergi toilet. And dia cakap dekat ibu dia, pergilah kejut abah dekat depan TV tu. Sebab dia tengah tengok TV kan. Lepas tu ibu dia macam, kau ni dah kenapa? Yang tu kan, ayah kau tengah sedap dalam bilik tidur sebab dia tak sihat sangat hari ni. And time tu bila dia rasa terkencing tu, dia macam tak jadi nak kencing. Sebabnya dia macam, dia terkejut sebab tadi yang dia tengok tu siapa. And time tu dia terus pergi dekat depan TV. And dia rasa TV tu panas. And baru je switch tu baru tutup. And dia pelik, siapa yang ada dekat depan TV tadi dan siapa yang tutup switch TV tu. And esok harinya tu macam biasa rutin pagi harian dia orang ni berniaga tau. So dia tolonglah ibu dia ni berniaga macam nak buat-buat kuih macam tu ataupun nasi lemak macam tu kan. And bila dia tengah kupas-kupas bawang tu, tiba-tiba adik lelaki dia langkah bakul bawang yang dia tengah kupas tu. And dia terus cakap, kau ni pergilah sana, aku tengah buat kerja kan. Lepas tu kan tiba-tiba ibu dia pandang dia, toleh ke arah dia dan cakap, kau kenapa? Adik kau tu pergi sekolah tak balik lagi. And time tu dia memang dah rasa pelik. Malam tadi dah jadi 2 kali dekat dia. And pagi siang tu pun still benda tu kacau dia. And lepas tu dalam kira dah tak ada apa-apa jadi. And time tu dia kena balik kampung dekat Pahang. Dia dengan family dia selama seminggu. Bila dah balik kiranya dah pergi Pahang and dah balik dekat rumah sewa dia tu. Waktu dia sampai tu, Makcik Ani yang jiran dia tu cakap lah, awak pergi mana? Lepas tu dia cakap lah, dia tak ada kat rumah seminggu. Sebabnya pergi balik kampung, ada hal urgent kan. And Makcik Ani tu tengah pegang, kira macam dia pegang makanan nak bagilah dekat dia orang satu family ni. Makanan tu terhempas dekat bawah. And Makcik Ani tu terkejut gila-gila. Sebabnya dia cakap selama ni dia ingat dia orang tu satu family ada dekat rumah. Sebab dia selalu dengar orang masak, orang mandi, TV buka, lampu terpasang. Dan dia cakap adik lelaki dia tu selalu ada dekat luar rumah. Kiranya macam dia tanyalah, kenapa tak masuk rumah? Kena kurung, kira macam kena biar dekat luar ke? And diorang satu family ni memang terkejut bila Makcik Ani tu cerita macam tu. And lepas 6 bulan lepas tu, diorang pun kira macam nak masuk rumah diorang yang baru dah siap renovate tu. And barulah Makcik Ani tu buka cerita yang sebenarnya rumah tu dah kira macam 8 tahun dah ditinggalkan. And siapa-siapa yang sewa dekat rumah situ memang sebulan ni memang cabut sebab dah tak tahan dengan gangguan yang ada dekat rumah biru tu. And bila diorang dah keluar, kiranya macam owner rumah tu seorang askar daripada Terengganu. And terus balik dekat rumah dia sebab dia dah pencen. So Makcik Ani pun tak ada rasa takut sebab owner rumah tu dah duduk dekat rumah dia. Start daripadanya owner dia duduk dekat rumah tu, tak ada apa-apa gangguan dah yang terjadi. Move on kepada cerita yang terakhir. And cerita ni pula mengenai sekumpulan pelajar universiti yang tinggal dekat satu rumah sewa ni. And rumah sewa diorang ni ada 5 orang housemate. And kiranya dia paling tua lah dalam rumah sewa tu. And bila dia betul-betul masuk rumah sewa tu, dia terkejut sebabnya lantai dengan ceiling tu memang tinggi. And dia pernah kira macam teringat lah pakcik dia pernah cakap yang antara lantai dengan dinding tu akan ada satu makhluk yang duduk. Macam kira macam orang-orang tua kan akan cakap macam tu kan. And bila dia masuk rumah tu, dia rasa macam sebab duit 1 sen dah burn, kiranya dah sampai dekat owner dah. Kalau diorang nak ambil macam rugilah kalau nak cari rumah lain. So diorang macam consider and still lagi duduk dalam rumah tu. And kiranya macam satu malam ni diorang tinggal bertiga sebabnya 2 orang lagi housemate tu kira macam setiap minggu diorang akan balik rumah. Tak tahu lah kalau diorang homesick ke apa, tapi diorang memang akan tinggal bertiga setiap minggu sebabnya 2 orang lagi tu memang akan balik kampung. And satu malam tu diorang tengah buat assignment dekat meja makan tau. Kiranya macam dia I letak nama dia macam A lah. Okay, A tu pandang dekat bahagian ruang tamu. And lagi 2 orang yang depan dia tu pandang bahagian belah dapur.
Lepas tu tiba-tiba waktu diorang tengah kusyuk buat assignment tu, diorang terdengar macam satu benda kuat gila jatuh dekat bahagian dapur, dekat area mesin basuh diorang tu. And yang dua orang kat depan tu, B dengan C ni, tanyalah yang A tu, kak ada dengar bunyi tak? Lepas tu dia macam dengar lah, sebab benda tu memang mengejutkan diorang, tapi diorang, muka diorang je lah nampak. And yang B tu yang berani tegur. Lepas tu dia kata, jomlah kita pergi tengok kan, takutlah kalau pencuri masuk ke apa kan dekat bahagian dapur yang kat bahagian pintu tu. Lepas tu diorang pun pergilah tengok sama-sama, tapi yang A ni depan, yang lagi dua orang tu belakang dia, sebab dia rasa macam dia paling tua, dia tak ada lah nampak macam dia penakut sangat kan. Lepas tu tiba-tiba dia perasan yang besi katil tu terhempap dekat atas mesin basuh tu, yang bunyi kuat sangat tu. And dia sempat lagi capai pisau yang dia beli kat Tesco, sebab dia takut kot ada pencuri masuk kan. Tiba-tiba waktu dia nak tutup pintu dekat bahagian dapur tu, sebab pintu terbuka sikit, and dia tutup mata. Tiba yang kira macam kawan dia yang belakang dua orang tu terus tarik tangan dia tutup pintu tu. Tapi waktu dia tutup pintu tu, mata dia terpejam. Yang lagi dua orang tu buka mata. Dia terus tarik yang A tu sama-sama, kira pintu tu terus tertutup, and A tu terus terjatuh atas sabun basuh baju tu. Lepas tu tiba-tiba yang dua orang, B dengan C ni, tanyalah dekat A ni, kak ada nampak apa-apa tak? Lepas tu dia kata, akak tak nampak sebab akak tutup mata. And diorang cakap diorang nampak makhluk genit dekat atas palang yang katil yang besi tu. Time tu diorang memang takut gila, and diorang terus pergi masuk bilik, and bertiga lah, kira macam satu bilik tu diorang bertiga dalam bilik tu. And waktu diorang masuk bilik tu, diorang sama-sama buka Yasin and baca serentak lah kan. Waktu diorang baca tu, makhluk tu memang betul-betul macam kira obvious sangat dia geram, bunyi ketuk pintu kuat, grill tu dia gegarkan apa semua, tapi diorang still lagi baca Yasin tu. And lama lepas tu bunyi and ketukan semua tu dah hilang. And esok hari tu dia ternampak 3 cakaran kuku dekat besi grill rumah dia, and dia terus macam teringat dekat owner rumah sewa tu, mesti diorang kena marah punya kan, sebab buat rumah orang macam tu kan, sebab diorang hanya sewa je. Tapi diorang maybe akan cerita kisah yang sebetulnya lah dekat owner tu. And waktu tu memang diorang tak tahu nak cakap apa, and besi yang terjatuh tu pun dah still elok terletak dekat tempat dia balik. And start hari tu diorang memang tak berani tinggal rumah sewa tu lebih daripada 3 hari. Kiranya kalau nak balik pun diorang akan bergili-gili. Yang sebenarnya rumah tu dah lama kosong, so ada benda yang menghuni lah rumah tu. And bila ada kira macam orang baru masuk, dia rasa macam mengacau tempat dia ke apa. And sebab itulah mereka yang housemate yang 5 orang ni diganggu. Okay, so I rasa tu je video I untuk kali ni. If korang nak part tu kisah seram rumah sewa, korang boleh komen kat down below, kat bawah. Okay, komen down below. And stay tuned on my next video. Bye.